Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahari Mama Yasin atau juga Sang Kelembai bersiaran langsung dari rumah saya di Bandar Seri Permaisuri, Ceras, Kuala Lumpur. Pagi ini menjelang kita nak solat Jumaat, saya nak bercakap dalam isu yang panas sekarang. Isu yang saya bangkitkan atau saya keluarkan dalam media sosial, iaitu seorang lelaki bernama Dr. Afifi Al-Kiti. Kalau nama benar dia Dr. Afifi bin Syahri bin Abdullah. Syahri Abdullah ini ialah bekas pegawai kanan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita tak faham mana satu yang betul. Ada orang kata dia berasal daripada Batu Pahat. Dari mulutnya sendiri dia berasal dari Sungai Terap, tetapi kad pengenalannya nombor 10, iaitu Negeri Selangor. Dan Dr. Afifi ini, untuk makluman sentuhan, dalam SPR, dia mengundi di Parlimen Segambut, Kuala Lumpur. Jadi, kita bukan nak menyerang peribadi dia. Saya tak kenal Dr. Afifi Al-Kiti ini. Tetapi saya hendak bercakap perkara ini kerana saya telah dihantar satu video yang pada awalnya saya tidak percaya. Itu adalah seorang yang dikatakan ulama tersohor. Mengikut apa yang saya belajar di Indonesia di satu pesantren sambil lalu, maknanya saya hadir kuliah, bukan kursus tetap. Dia kata seorang ulama ini, yang dipanggil ulama ini, ataupun di Indonesia dipanggil kiai, ia adalah susun galur dari orang yang mempunyai adab yang tinggi dalam bidang agama. Maksudnya kalau tidak mak bapak dia seorang kiai, sekurang-kurangnya dia dilahirkan di kawasan pesantren, mana daripada prasekolah dia dari umur 5 tahun atau 6 tahun sudah berada di sekolah agama, termasuk sekolah tahfiz. Dari itu, maka dia belajar agama. Di samping itu, dia setelah dewasa, mungkin dia menulis beberapa kitab ataupun buku atau pandangan dia terhadap beberapa isu. Dan kemudian itu dia terlibat di dalam muzakarah, musyawarah, perbincangan dan sebagainya dalam bidang ilmu agama ini. Dan kemudian usianya hampir kepada 50 tahun dengan keterampilan dia dan dilihat sebagai mempunyai integriti yang tinggi, maka ia dapatlah diberikan gelaran ulama, dan juga penglibatan dia di dalam kumpulan-kumpulan agamawan, seperti Majlis Agama Indonesia, menjadi pengetua pesantren, memiliki pesantren dan sebagainya. Tapi di Malaysia, asal boleh baca Al-Fatihah, boleh gunakan 2-3 hadis, boleh bercakap agama, terus menjadi ulama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pada awalnya tidak bercadang untuk nak keluar video itu. Itu sebab kalau tuan-tuan scroll balik saya punya Facebook, saya keluarkan gambar dulu dengan menutup gambar orang kiri kanan, gambar dia benar atau tidak. Dan gambar itu saya rasa berjalan hampir 1 minggu, tidak ada apa-apa reaksi. Tentulah dia pun sudah tahu gambar itu. Saya sendiri sebagai seorang blogger, seorang penulis media sosial, mempunyai akaun Facebook, kadang-kadang saya keluarkan tulisan, gambar, yang saya nak tahu cerita yang sebenar. Biasanya saya dihubungi, suruh padam, minta jangan siarkan. Saya lakukan dengan keadaan yang dipanggil tanpa bayaran. Contohnya baru ni saya keluarkan satu senarai nama orang-orang yang dianggap dalam senarai yang saya nak memperkatakan. Saya panggil kumpulan ini bukan kluster macam kluster mahkamah dan sebagainya, tidak. Saya menggelarkan mereka ini ialah sebagai mafia.
mafia ni adalah satu kumpulan yang kita tak nampak tapi berkesan, ada impak ni kepada masyarakat. Mafia gangster Sicily, Al Capone dan sebagainya, dia tak ada di depan, dia di belakang. Tetapi kerosakannya kepada masyarakat Chicago, rompakan dan sebagainya amat ketara. Dan perkataan mafia ni sudah sinonim di Indonesia. Tahun 70, pihak Indonesia pernah menamakan satu kumpulan ahli ekonomi dia yang dipanggil Berkeley Mafia atau Mafia Berkeley. Berkeley ini ialah satu universiti di California. Berkeley ini sebilangan besarnya graduate Amerika. Mereka inilah yang membentuk ekonomi Amerika Indonesia selepas kejatuhan Soekarno tahun 70-an dan 80-an. Mereka menstruktur ekonomi Indonesia dan juga menguasai ekonomi Indonesia. Dia kontrol ekonomi Indonesia dan dia meletakkan kroni-kroninya di kawasan-kawasan atau tempat-tempat tertentu dalam bidang ekonomi di Indonesia yang dipanggil Berkeley Mafia. Mafia Berkeley ini di Indonesia amat berkuasa di zaman Soeharto dan sekarang hanya tinggal kenangan. Dari itu kita sekarang menghadapi Oxford Mafia, iaitu orang di Oxford yang belajar di Oxford dan sebagainya. Dan kita dah lihat, kita dah tengok bahawa mafia Oxford ini telah meletakkan orang-orang dia di sana, di sini, di sana, duduk dalam majlis agama yang penting. Ada yang diletakkan di dalam jawatan kuasa fatwa, wahal dia tidak ada latar belakang apa-apa pun, melainkan dia ada kelulusan undang-undang, degree biasa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pendengar semua, saya keluarkan gambar itu. Patutnya ada orang telefon, WhatsApp atau tanya saya benar atau tidak. Dari itu, kerana gambar itu dah keluar, untuk makluman tuan-tuan, mengikut orang yang mengirimkan video, benda itu berlaku sebelum pandemik, antara 2019, ya. Dan benda itu berlaku di satu bar ataupun kelab malam pun tidak juga. Kelab malam ni dengan disco berbeza. Kelab malam ada JRO, tuan-tuan boleh langgan JRO perempuan untuk duduk sebelah anda. Ini bukan kelab malam, ini disco ataupun bar. Jadi di dalam konteks ini, saya keluarkan gambar Dr. Afifi ini untuk mendapat respon. Sama ada respon kepada dia sendiri atau orang-orang dia sendiri. Sebab kita tengok, pertama sekali, dengan tidak ada sebab pun, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor membuat kenyataan, menitahkan bahawa Menteri, Timbalan Menteri, JAKIM tidak boleh membuat sebarang kenyataan apa-apa keputusan Majlis Kebangsaan Halal Islam atau dikenali MKI, di mana dipengerusikan oleh ke bawah Duli Sultan Selangor. Tak ada siapa pun pertikaikan apa. Jadi apabila itu dilihat, maka kita nampak bahawa cuba untuk melihatkan pemisahan antara agama dengan pentadbiran negara kita dan JAKIM sebagai satu institusi kerajaan persekutuan yang mengawal menyelia membentuk pemahaman Islam, dilarang untuk membuat kenyataan yang baik, bukan kenyataan yang tidak baik. Jadi maknanya mereka jadikan perkara-perkara Islam ini sebagai otonomi, iaitu hak yang tak boleh dipertikaikan. Ini akan membahayakan masa depan negara dan juga agama Islam jika rakyat atau orang-orang yang ilmu agama dapat berbincang, bertukar fikiran dan pandangan terhadap isu-isu agama semasa. Jadi saya dihantarkan gambar itu. Dan saya memberikan syarat. Pertama, gambar. Tak ada siapa respon.
Tapi apa berlaku? Saya diserang habis-habisan. Mereka tidak memproses maklumat. Saya dah beritahu. Kita pun tidak menuduh, tetapi kita ada pengalaman. Negara kita dah 65 tahun merdeka. Kita terdedah kepada keadaan-keadaan perisikan luar. Kita terdedah dengan ejen-ejen luar negara yang nak campur tangan dalam hal negara kita. Dari itu, kita bimbang sangat. Kalau Offat Mafia ni berada di London, berada dalam institusi agama, kerana dengan menangkap dan mengawal agama ini dan juga berkawan baik dengan decision maker, iaitu raja-raja Melayu, jangka panjangnya akan menyebabkan satu masalah kepada negara ini. Jadi apa yang saya nak kata pada tuan-tuan ialah gambar itu atau video itu telah disiarkan. Saya pun ragu sebenarnya, tetapi saya amat gembira, berterima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada seorang ulama yang suka buat ceramah dalam YouTube. Kadang-kadang saya dengar jugalah ceramah dia tu ataupun kenyataan dia dalam YouTube ataupun dalam siaran langsung, iaitu dia akui bahawa itu adalah Dr. Afifi Al-Kiti, berdasarkan sumber daripada kawan rapatnya. Maknanya ada orang tengah yang memberitahu dia, ataupun Ustaz Usam ni telah menghubungi Al-Kiti sendiri. Jadi kita tak dapat penjelasan siapa dia orang yang memberitahu kepada Usam, Ustaz Usam Badaruddin ini, yang dalam alasan atau hujahnya mengatakan dia masuk disko itu nak bagi risalah. Mungkin nak bagi Quran, mungkin nak bagi kitab, nak bagi buku tulisan dia. Kita tak tahu. Risalah ni biasanya kertas 2-3 helai ya. Mungkin dari risalah tu ada menulis jangan masuk dalam disko. Orang Islam dilarang berada dalam keadaan arak dan sebagainya. Okey. Jadi dia dah mengesahkan. Jadi saya tidaklah buat fitnah. Kalau benda itu tidak betul, tidak tepat, menyalahinya, tentulah dengan segera Dr. Afifi Al-Kiti, ada orang panggil Hello Kitty. Saya senang ingat nama dia sebab Hello Kitty ni memang baju anak-anak saya masa kecil dulu. Jadi Dr. Afifi Al-Kiti ni tidak menjawab. Dengan begitu besarnya sebarannya, hampir beratus ribu sekarang, dalam kumpulan WhatsApp ada yang hantar mesej pada saya, hendakkan video itu dah masuk dalam bukannya akhbar perdana, media perdana, dia masuk dalam internet media. Contohnya Malaysian Gazette dah keluarkan, Deadline dah keluarkan, macam-macam lah. Tentu dia dah tahu dah. Saya rasa takkanlah di Oxford itu tak ada orang yang menyampaikan pada dia. Tentu ada. Tetapi kenapa dia tidak jawab? Jadi kita pun buat pengesanan. Pengesanan pertama ialah untuk nak tahu dia ada lagi ke tidak ke Malaysia. Jadi kita pun dapatlah maklumat daripada sumber-sumber yang kita percaya, yang kita tahu, bahawa rekod dia masuk sejak dia keluar daripada Melaya atau Malaysia pada bulan 2, dia masuk ke Malaysia bulan 4. Dan gambar dia yang terakhir ialah selepas lawatan ke Sultan Selangor itu, ialah melawat Universiti Melaya, berjumpa Naib Chancellor dia 20 bulan April tak salah. Lepas tu dia arrive, kita tengok di mana dia ada. Kalau boleh saya menggunakan orang tertentu untuk nak jumpa, nak minta penjelasan dia. Tak ada juga dapat. Tiba-tiba waktu Hari Raya 2 bulan sempena Hari saya 70, kawan saya daripada London hantar gambar. Dia kata Dr. Afifi dah ada di Oxford baru lepas solat Hari Raya. Jadi saya tanya dengan kawan saya, sumber yang kita boleh percaya, macam mana dia boleh balik
Hari tu you kata kita tak ada maklumat dia ada keluar, dia ada di Malaysia. Dia masih ada lagi, kalau tidak di Perak, mungkin di Kuala Lumpur. Kalau tak ada di Kuala Lumpur, mungkin di Hilton Hotel ataupun St. Regis. Itu hotel yang dia tinggal, yang diketahui dia tinggal semasa balik ke Malaysia, yang ditanggung, dibayar segalanya oleh kerajaan. Kerajaan mana susah tanyalah ya. Sekejap ya, saya makan lagi. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, supaya kita semua terpaksa waspada dengan wajah-wajah yang menggunakan agama ni. Kita jangan ada atap genting dan atap rembia. Pada suatu masa kita tangkap hakim mahkamah syariah kerana rasuah. Kita, zaman saya dulu 80-an, tertangkap imam berkalwat selepas subuh di Tampin, tak salah saya ingat lagi memori itu. Jadi kita kena meluruskannya. Dan saya punya niat dalam bulan Ramadan ini, masa itu, ialah untuk membetulkan, meluruskan. Jadi ada orang kata, kenapa tak tulis pada Raja Melayu? Macam mana nak tulis Raja Melayu? Saya ni pakar juga menulis surat kepada Raja Melayu ni. Saya pernah tulis surat kepada almarhum Sultan Iskandar waktu UMNO diharamkan tahun 87. Tahulah bahasa, dan saya pun kebetulan orang istana di Seri Menanti Negeri Sembilan, maka saya tahu tertib adat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya haraplah kita semua ni sabar dulu kan. Sabar dulu, kerana hari ni saya dah menulis secara terbuka. Kalau saya salah, report kepada polis untuk siasatan dibuat. Saya boleh dituduh di bawah kes memfitnah ataupun hantar surat lawyer, saman saya, biarlah saya turun naik ke mahkamah. Tetapi yang jelaskan tak ada benda-benda tu. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, saya kita harap tuan-tuan semua sabar dulu. Banyak lagi pendedahan, banyak lagi gambar yang dihantar kepada saya. Yang ada tu terlalu sedikit, belum banyak lagi. Jadi saya berperingkat-peringkat. Macam saya kata hari ni, saya tengah berperang. Saya mungkin gunakan senapan patah ya. Mereka gunakan itu dan ini. Tapi jangan lupa, saya juga ada banyak peluru. Jadi orang luar-luar ni, kalau saya tengah berperang, kalau tak nak tengok dah lihat, ataupun nak jangan dekat dengan saya lah. Nanti kelonsong tu panas, kalau terkena nanti melecur badan ya. Abang.